Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan bercakap dalam dua bahasa lah, berduet antara bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. So sebelum saya meneruskan perkongsian kita pada petang ini, saya nak buat pengumuman bahawa saya bekas profesor di hospital Tuanku Muhriz di Ceras. Sekarang ni saya merupakan pakar psikiatri lah. So jadi saya juga mengumumkan bahawa saya tidak ada konflik kepentingan pada petang ini. Saya bukannya seorang ahli share pada mana-mana company pada petang ini, dan juga saya ingin memperkenalkan diri saya lebih kepada penyelidik, pada diri saya sebagai researcher, kerana saya maksudnya melibatkan diri banyak dalam penerbitan ilmiah yang berasaskan kepada kajian saintifik. So pada petang ini saya akan berkongsi secara ilmiah ataupun akademik tentang topik kita pada petang ini. Saya juga ada merawat pesakit-pesakit, tapi saya rasa saya bukanlah orang yang terbaik. Mungkin lepas ni kita boleh share, kita boleh kongsi bagaimana kita boleh mengatasi isu ini. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan vaginismus ataupun penyakit vaginismus? Vaginismus ni adalah merupakan satu istilah yang quite umum yang didapati oleh kita semua yang mengalami masalah seksual, iaitu kesakitan semasa hubungan seksual. Mengapa hubungan seksual menjadi sakit? Ada banyak sebab. Antaranya ialah wanita itu tidak bersedia. Maksudnya dia belum lagi dalam fasa-fasa kegairahan. Jadi mengakibatkan kurangnya lembapan ataupun lubrication pada faraj, dan menyebabkan kata orang tu aktiviti penetratif seksual agak sukar. Jadi saya juga nak memohon kebenaran kepada semua yang ada pada petang ini bahawa kita akan bercakap topik-topik yang agak intimate, yang agak mungkin berbau lucah, dan jangan pula lepas ni pergi buat sidang media sosial katakan kita ni semua mengatakan, melontarkan kata-kata lucah pula dalam seminar kita. So that's why kita buat seminar ni tertutup. So jadi kita akan mengundanglah soal jawab bagaimana kita boleh membantu para mereka yang mendapat penyakit ataupun masalah seperti ini. Okey, pertamanya ialah kurang persediaan. Kurang persediaan jadi tak ready, tak bersedia. Jadi sebab apa? Sebab pada lelaki dan wanita dia ada perubahan-perubahan dari segi seksual. Perubahan ini dipanggil psychophysiological. Maksudnya psikologi dan fisiologikal. Maksudnya dari segi pemikiran, adakah kita bersedia atau tidak. Contohnya ada wanita apabila disentuh oleh suami dia akan menganggap suami dia nak seks. Ibarat macam kucing. Kan kucing mengiau je, dia meleseh je, kita kata kucing ni nak ikan. Macam tu. Jadi bila dah ada that thought automatic, maka dia akan shut down. Shut down. Sebab otak kita ni adalah merupakan komputer yang sangat pintar dan sangat efisien. Jadi apa juga faktor yang menyebabkan dia shut down, dia akan shut down. So jadi itu antara sebab-sebabnya. Lepas tu wanita yang mula berkahwin. Wanita yang mula berkahwin ni ialah wanita yang bukan turun daripada kayangan. Sebab orang anggap mereka ni, wanita ni yang berkahwin ni dah matang. Dah serba tahu dari segi seksual, dari segi sifat-sifat biologikal wanita, dah tahu 100% tentang head, kitaran dan sebagainya. Tetapi tidak. Mereka ni dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai persepsi tertentu terhadap isu-isu seksual. Contohnya setengah wanita ataupun anak gadis
dia tidak ada masa untuk memeriksa diri dia. Contohnya bila dia di kampung mandi di kata orang tu di dalam tempat tandas di luar rumah kan, ataupun berkongsi tandas dan sebagainya, kadang-kadang bila dia lama sikit dalam bilik air orang akan ketuk. Ketuk-ketuk suruh keluar. Jadi dia kadang-kadang tak merasa selesa untuk menghargai diri dia. Contohnya dia akan merasakan dirinya tak sempurna sebab payudaranya kecil ataupun payudara dia sengit kiri kanan. Ada yang dia punya putingnya sebelah tu yang besar yang kecil. Jadi ini akan menimbulkan keraguan, menimbulkan serba perasaan yang tidak kena lah. Jadi dia tak ready. Bila tak ready, dia tak merasa terangsang untuk melakukan hubungan seksual. Ada juga sebab-sebab mengapa kesakitan berlaku semasa hubungan seksual disebabkan oleh tiadanya kita panggil sebagai foreplay. Foreplay dia berbeza dengan afterplay. Foreplay ni ialah bila seorang tu berhubungan, dia akan kata orang tu kucup, cium dan sebagainya untuk menimbulkan gairah. Afterplay ialah selepas bersama dia akan pegang, peluk, cium dan sebagainya. Kadang ada orang lelaki yang dah buat seks terus keluar rumah pergi nak basuh kereta, siram pokok dan sebagainya. Jadi itu akan mengganggu afterplay lah. So jadi ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kesakitan. Antaranya lainnya ialah emosi. Bila seorang tu menderita penyakit kemurungan, maksud kemurungan di sini adalah depression. Depression ni satu penyakit. Bukannya satu situasi normal. Ini adalah situasi tak normal di mana seorang itu akan menunjukkan perasaan kesedihan yang melampau, hilang minat. Jadi bila dia hilang minat, dia tidak ada kegairahan. Jadi bila dia bersama dengan suami dia, dia merasa sakit. Tidak kurang juga mereka ni akan komplain, kata saya tidak ada nafsu atau tidak ada kehendak untuk melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Ada juga disebabkan oleh berbagai masalah ginekologi. Saya rasa doktor pakar kita akan terangkan dengan lebih lanjut tentang masalah ginekologi seperti endometriosis, seperti vaginitis, maksudnya jangkitan pada faraj. Kadang-kadang perempuan selepas dia berhenti haid, dia akan mendapat kegatalan pada faraj. Mengapa berlaku begini, tahu tak kenapa? Tak tahu. Sebabkan bila dah haid tu dah berhenti, kadang-kadang ada kata orang tu darah yang melekat pada faraj, dan darah ni merupakan makanan istimewa untuk bakteria ataupun kulat. Jadi kulat akan merebak, bakteria akan bertambah aktif, so dia akan menyebabkan darah itu bertukar. Jadi sumber makanan, jadi dia dapat jangkitan kulat, jangkitan bakteria dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kesakitan. Biasanya seorang wanita tu akan mengadu dia ada keluar lendir, keluar discharge, kegatalan pada bibir faraj dan sebagainya. Antara faktor-faktor lain sebenarnya banyak sebab-sebab vaginismus, ataupun dipanggilnya sakit semasa hubungan seksual ni, daripada A hingga Z. Dia daripada kiri ke kanan, daripada hujung sehujung-hujung ni masalah psikologi, yang mana perkara ini boleh tangani oleh pakar kaunseling kita, iaitu Puan Fazlin, hinggalah ke keadaan yang teruk sehingga menyebabkan bukan pembedahan lah, boleh yang di mana pesakit tu dibawa ke dalam bilik bedah, untuk dibagi bius. Itu rawatan tu ada dilakukan. Saya rasa pakar kita akan share tentang suntikan botox, dan juga kita ada juga pakar-pakar di luar negeri yang menawarkan khidmat macam ni. Tak silap saya dalam 2,500 ataupun 3,000 ke 5,000 dolar satu package. Jadi kita ada banyak. Jadi sebab-sebab ni vaginismus ada banyak. Macam-macam sebab. Daripada sekecil-kecil penyebab tadi yang saya cakap tadi, masalah hubungan,
hinggalah kepada masalah memang ada masalah yang memerlukan intervensi. Jadi lagi satu, kita harus ingat bahawa ini merupakan satu masalah perubatan. Kita tak boleh katakan ini merupakan satu masalah situational ataupun masalah ni, ni masalah di bawah kelambu ataupun dalam bilik tidur, tapi it's a medical disorder, di mana ia telah diiktiraf sebagai satu penyakit di dalam klasifikasi Diagnostic and Manual edisi yang terkini yang kelima 2013 pun telah diklasifikasikan. Sama ada vaginismus ni akan di cover lah oleh medical insurance. Saya rasa pakar kita pun akan jawab sebab ada segmen-segmen tertentu di mana vaginismus boleh dirawat di bawah masalah ginekologi. So penyakit vaginismus ni walaupun agak rampant tetapi dia menyebabkan permasalahan yang kronik pada diri pesakit dan juga pasangan, di mana pasangan akan merasa murung, akan merasa marah, sebab bayangkan kalau suami tidak dapat membuat penetrative sex ataupun mengadakan hubungan seks dengan isterinya dah setahun 2 tahun, mestilah suaminya marah, kan? Jadi ugut nak kahwin lagi ataupun dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu masalah. Nanti tolong ingatkan saya berapa masa saya tinggal Cik Pengerusi. Okay. So vaginismus ni adalah merupakan apa yang kita sebagai the motor arm. Kita ada sensori dan motor. Sensori ni reseptif, yang motor tu ialah otot pada faraj. So jadi bila berlaku vaginismus ni, maka berlakulah satu yang kita panggil sebagai kemot ataupun kekejangan pada saluran faraj yang involuntary, yang tidak terkawal. Dia akan tertutup secara automatik, dan ini akan diiringi dengan refleksi, di mana seorang wanita tu akan menolak suami dia, akan adduct. Adduct tu maksudnya dia punya ni akan buat macam ni. So supaya suami dia tidak boleh mengadakan hubungan. Dan juga boleh dikaitkan dengan sakit. Kadang-kadang vaginismus berbeza dengan dyspareunia. Dyspareunia ni sakit masa hubungan seks. Vaginismus ni dia kemot secara involuntary. Okey, yang ini yang saya kata dia motor arm dengan sensory arm. Kedua-duanya dikategorikan sebagai sexual pain disorder. So jadi saya menerbitkan makalah ilmiah sebab saya dah beritahu tadi saya ni lebih kepada penyelidik daripada pakar klinikal. So jadi dia merujuk kepada involuntary muscle contraction of the outer third of the vaginal barrel. Yang ini kalau kita tengok di sini ada ni tak? Tak, pointer tak apa. Kita bayangkan di sini ni, di sini kat sini ini rahim, ini mulut rahim, yang ini ialah vagina. Di sini dia akan contract, dia akan contract the outer 2/3. Katakan kita bayangkan dia ada 1/3 outer, 1/3 middle, 1/3 inner. So 2/3 ni, 1/3 ataupun 2/3 ni akan dia contract. So jadi dia akan menyebabkan penetrative seks amat sukar dilakukan lah. Ini dianggap sebagai fear avoidance condition. Fear condition. Okey. Menurut ahli perawat Itali pada abad yang ke-16, mereka mendapati bahawa banyak pesakit-pesakit yang mereka rawat mengadu quote unquote on the tightening of the vulva, so that even a woman who have been seduced may appear virgin. Maksudnya tidak ada penetratif. So vaginismus ni merupakan perkataan yang telah
dinamakan oleh seorang pakar, Marion James, dalam 1861 semasa beliau berucap di mesyuarat Persatuan Obstetrik dan Ginekologi di London. Okey, dan ia merupakan satu diagnosis yang memang mantap, tetapi banyak kata orang tu isu-isu yang berkait dengan diagnosis ni. Seperti yang saya cakap tadi tu, pelbagai sebab, kemudian kata orang tu ada jenis-jenis dia, tahap-tahapnya yang teruk, yang mild, yang sederhana dan sebagainya. Okey, so jadi kita tengok di sini bahawa ada juga masalah-masalah yang bukannya vaginismus seperti vulvodynia, iaitu satu penyakit yang berlaku pada wanita, juga perlu mendapatkan perhatian daripada pakar lah untuk rawatan dan sebagainya. Okey, saya rasa saya akan langkau yang ini. Di dalam bahasa perubatan, penyakit ini dipanggil sebagai genitopelvic pain penetration disorder. Dia ada evolusi daripada nomenklatur, ataupun definisi daripada kata orang tu vaginismus, pada sexual pain disorder, dan akhirnya kepada GPPPD. Ini merupakan satu diagnosis di dalam. Tapi kalau nak mudah, kita sebut vaginismus je lah. So vaginismus ni okey, so kita pun tidak tahu prevalent penyakit ini. Ada yang kata 45%, ada yang kata 14%. So ini disebabkan oleh masalah definisi tadi tu. Dan kita ada dua jenis vaginismus, iaitu primary and secondary. Primary ini memang daripada dulu dia tidak boleh, kata orang tu, ada penetratif. Suami dia langsung tak boleh masuk. Tetapi kadang-kadang orang yang ada primary vaginismus ni akan datang jumpa doktor dan mengatakan, doktor, saya dah mengandung. Macam mana boleh mengandung? Sebab air mani boleh terpancut dan masuk ke dalam lubang faraj. Walaupun lubang faraj tu tertutup, tapi still sperm tu boleh berenang-renang, sampai ke ke mulut rahim, naik ke atas dan bertembung dengan telur, dan juga bersatu di tiub fallopian, tiub kiri dan kanan, salah satulah. So jadi ini akan berlaku. Jadi tetapi dia primary vaginismus. Selepas dia melahirkan anak, mungkin secara pembedahan cesarean section, dia akan juga bermasalah yang sama. Ada juga yang panggil secondary. Secondary ni sebabkan oleh pembedahan dan sebagainya. Kadang-kadang seseorang pemandiri kanser, pemandiri kanser, contohnya maksudnya cancer survivors, dia on treatment kanser dan sebagainya, dia akan mendapat banyak scarring ataupun kita panggil macam parut pada faraj dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan hubungan seks bertambah sakit. Apakah dia penyebab vaginismus? Dia punya penyebabnya adalah biological and psychological. Dan dalam kajian menyatakan lebih kurang hampir 90% disebabkan oleh faktor-faktor psikologikal. Kalau kita melihat di sini, vaginismus ni macam tindakan yang refleks. Pernah tak ni sesiapa daripada kita yang tersentuh air cerik panas ataupun terkena air panas? Pernah kan? Apa yang berlaku bila kita terkena air panas? Kita akan cepat-cepat elakkan jari atau tangan kita terkena lagi, ataupun terkena air panas ataupun wap panas dan sebagainya. Jadi ini merupakan tindakan refleks, di mana inilah yang berlaku pada pesakit vaginismus. Berlaku secara refleks. Kalau kita melihat otak ni dia ada, kata orang tu, dalam otak kita ni ada KL Central. Pernah tahu KL Central? Daripada kalau kita nak mengundi di Alustar, daripada JB kita kena berhenti di KL dulu. Kita tak boleh rempuh ke Alustar. Kita kena berhenti dulu dekat
KL Central. Berhenti, naik train lain, naik ke atas. Nak pergi mengundi contohnya lah kan. Tetapi masalahnya, dalam penyakit vaginismus ni, dia punya refleks tu akan melangkau kepada KL Central. Jadi dia belum sempat pergi kepada stesen, dia terus refleks, wanita itu akan mengalami masalah sakit lah. Sorry. Jadi kita melihat di sini bahawa organ otak kita ni adalah merupakan satu bahagian utama yang mengawal seks kita ni. So jadi terima kasih. Jadi kata orang tu kita katakan penyakit ni adalah penyakit pada otot faraj, tapi sebenarnya lebih pada itu. Disebabkan oleh masalah pada otak kita lah. Bukan masalah penyakit, tapi dia punya gangguan tu. Dalam kajian yang istimewa yang dijalankan oleh seorang penyelidik dan diterbitkan dalam World Journal of Psychiatry dengan impact faktornya sangat tinggi, satu jurnal yang tersohor, mendapati bahawa terdapat perbezaan di antara struktur otak kiri dan kanan pada golongan orang vaginismus. Bukan senang jurnal ni nak menerima artikel berkenaan dengan seksologi, tapi diambil sebab kajian menunjukkan, dia mengukur bahawa terdapat, tak saya, talamus, itu satu bahagian otak yang duduk di dalam otak kita ni, dia kecil di sebelah kiri daripada sebelah kanan. Apa signifikannya? Wallahu alam. Tapi memang ada faktor-faktor biologi. Kita tak boleh kata ini mainan dalam otak saja. Memang betul mungkin ada peranan dari segi fikiran dan sebagainya, tapi ada juga asas biologi tadi. Okey, sebab-sebab psikologi banyak seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, selain daripada apa yang saya dah cakap, penyakit anxiety, keresahan, rasa bersalah, rasa kata orang tu misinformation about sexual experience. Lagi satu, being abused or being raped by the people during their childhood, domestic violence dan sebagainya, dia akan menyebabkan masalah vaginismus ni. Lagi satu, kita harus ingat bahawa vaginismus ni adalah satu kategori penyakit, tetapi dia juga berkait dengan kategori-kategori lain. Contohnya, kalaulah kita ada vaginismus, apa akan berlaku pada sexual desire? Dia akan turun sebab dah tak ada kenikmatan dalam hubungan seksual. Betul tak? So dia akan menyebabkan sexual arousal. Jadi domain-domain tadi, sexual desire, arousal, lubrication, dari segi orgasm, climax sebagainya akan terlibat, akan terbabit, akan tersentuh, akan terganggu disebabkan oleh sexual pain ni tadi. So jadi itulah pentingnya kita mendapatkan ilmu bagaimana untuk mengatasi perkara ini. Dan harus ingat bahawa sebenarnya banyak faktor-faktor seperti diri pesakit ataupun diri seseorang wanita itu, ataupun husband dia. Kalau husband dia rough, ataupun husband dia tak pernah datang untuk membantu untuk isteri buat rawatan. Isteri saja. Jadi macam mana kita nak buat rawatan? Betul tak? Kan? Suami dia tak nak jumpa, suami dia kata itu tak penting, ini masalah kamu yang sakit. Jadi kamu yang sakit, ini sebab dosa kamu. Entah kenapa dosa mak kamu dan sebagainya. Sebab saya pun ada juga menerbitkan kes-kes report ni dalam buku saya lah. Buku saya ni ada kat belakang, tapi buku ni ada termasuk kena air sikit, boleh baca lah. Saya boleh pergi percuma siapa yang nak, boleh baca. Tapi kalau nak yang buku yang baru, boleh pergi kepada Shopee, pergi tekan klik pada UKM Press, dan daripada situ kita akan boleh tuliskan tajuk. Ini saya bagi percuma, saya minta maaf lah sebab terkena air daripada fridge. Air itu melorot dan masuk, kita pun tak pasti macam mana boleh berlaku, tapi ini saya bagi percuma. Saya minta maaf kalau orang kata ni buku ni macam mana dah rosak dan sebagainya, tapi siapa yang nak lah, siapa yang nak baca, dalam situ ada banyak. Even treatment atau rawatan terkini yang dijalankan di Bandung,
di Jawa Barat pun ada juga diterbitkan dalam makalah yang diterbitkan oleh UKM Press, dia penerbit UKM ya. So jadi ini buku dia lah buku dia kalau boleh pergi beli Shopee kalau nak ini adalah merupakan konsep-konsep yang harus ditangani semasa terapi perbezaan antara real self dengan imagined self. Kadang-kadang kasihan pada wanita yang terbabit dia sebenarnya nak dirawat, dia nak sempurna, dia nak jadi wanita yang boleh memberikan kepuasan dan juga kesejahteraan di rumah tangga tapi disebabkan ada beza tadi di antara imagined self dengan real self. Jadi dia tersepit antara dua ni Okey, nanti saya rasa pakar psikologi kita Profesor Firdaus akan cerita tentang cycle of pain, kita boleh soal jawab dan juga apakah dia kesan daripada magnetismus memang melarat lah ada ramai yang melarat. Kita tidak ada center yang khusus dan saya rasa saya berterima kasih kepada pakar kita di sini bersama suaminya yang telah yang telah menganjurkan perjumpaan seumpama ini saya panggil semi ilmiah lah semi akademik di mana saya rasa kalau saya seorang saya tak mampu untuk nak menganjurkan satu perjumpaan macam ni. Saya ucapkan terima kasihlah pada penganjur yang menjemput saya dan juga kepada semua yang dan juga pakar-pakar kita yang ada di sini dan juga isteri serta anak saya yang kat belakang tu lah memberikan moral support saya lah So jadi walaupun dah tua macam ni, dah retired pun saya need moral support juga. Menunjukkan hubungan support daripada isteri ni sangat penting So jadi itu saja. Saya rasa terima kasih di atas perhatian diberikan. Mungkin nanti lepas semua pakar-pakar kita boleh boleh berkongsi lah. Saya bukan di sini untuk mengajar, berkongsi jadi saya rasa kita alhamdulillah pada petang ini kita ada pakar-pakar yang hebat yang tersohor iaitu Prof Firdaus dan juga Puan Fazlin Puan Fazlin merupakan kaunselor di HCTM dan Prof Firdaus merupakan pakar perunding psikologi dan juga profesor lebih kepada cognitive behavior therapy saya rasa daripada Universiti Putra Malaysia So jadi dengan itu saya tamatkan perkongsian saya dan saya ucapkan berbanyak ribuan terima kasih. Terima kasih. Selamat petang semua. Yang bagi Prof Hatta, Prof Firdaus, Rusetia, Dr. Saleha dan semua para peserta. Pertamanya saya terima kasih berbesar hatilah kerana menjemput Prof Hatta sudi memberi kepercayaan kepada saya untuk share lah sama-sama hari ini kan. So insya-Allah hari ini saya sedikit menyambung saja daripada perbincangan Prof Hatta sebab banyak kes-kes yang sebelum ni memang saya terlibat dengan Prof Hatta lah untuk kita bersama-sama membantu. Jadi untuk kes penyakit kemut ni selain daripada isu psikiatri mungkin ada juga isu-isu psikologikal lah yang mana mungkin dari segi isu komunikasi antara suami isteri kan, dari segi isu kepercayaan itu juga salah satu faktor besar yang menyumbang kenapa ada kesukaran dalam hubungan seksualiti. Dan bila kita cakap pasal seksualiti, dia besar, dia bukan hanya hubungan seksual tapi juga ilmu-ilmu bagaimana kita menjaga adab, terutamanya macam kanak-kanak sekarang kan terdedah dengan ilmu seksual yang begitu tanpa sepadan. Jadi penting psychoeducation diberikan kepada anak-anak ni untuk tahulah dari segi apa tentang alat kelamin itu sendiri, apa adab-adabnya. Jadi di situ membantu juga anak-anak ni tidaklah menjadi liar untuk mencari secara senyap tanpa sepadan lah. Okay, alright. Jadi untuk bahagian saya nak menyentuh tentang communication sedikit dan juga bagaimana peranan kaunselor lah membantu dalam menguruskan klien-klien yang menghadapi masalah vaginismus ataupun mengalami kesukaran dalam hubungan seksualiti lah. Okey, jadi dalam pengalaman di psikiatri bersama pakar-pakar yang ada, biasanya setelah psikiatris memberi diagnosis secara klinikal apa yang dihadapi oleh klien, maka dari situ akan ada unjuran sesi-sesi yang
lain dengan multidisiplin. Contohnya akan ada kaunselor, clinical psychologist dan ada pakar daripada gynecologist juga untuk membantu. Dan ada juga OT dan juga fisioterapis yang membantu dari segi aktiviti fokus secara systematic desensitization lah, untuk membantu klien tu bagaimana untuk melakukan hubungan tu secara gradual exposure. Itu semua akan dibincangkan secara detail lah oleh Prof. Firdaus. Okey, untuk bahagian saya, biasanya kaunselor kita akan kena pastilah dari segi apa yang dihadapi sebenarnya, dinamik keluarga, culture kan, bagaimana berkahwin, bagaimana hubungan tu sendiri, awal perkahwinan, awal perkenalan, semua tu sebenarnya ada kaitan dari segi bagaimana boleh datangnya kerisauan dan juga rasa bimbang terhadap hubungan seksualiti tu. Dan kebanyakan kes yang pernah saya temui, biasanya dia ada pengalaman yang kurang enak pada zaman kanak-kanak dan juga zaman remaja. Sama ada mungkin macam Prof. Hatta tadi kata, pernah terlibat dengan kejadian abuse kan, sama ada seksual ataupun apa-apa fizikal pun boleh mendorong juga seorang itu mendapat penghargaan kediri yang rendah, dan dia merasakan diri dia tak bermakna, tak cantik kan, tak pandai, dan ketakutan yang banyak ini membuatkan individu ni ada kesukaran untuk yakin pada diri dan yakin dan ingin melakukan suatu perkara yang dia rasa benda tu fitrah tapi terhalang sebabkan fikiran-fikiran yang negatif dan juga mungkin ada cognitive error. Itu pun Prof. Firdaus akan terangkan nantilah. Okey, so dari segi bila kata bercakap pasal rumah tangga, memang perlunya ada bercinta berkali-kali. Sebab apa? Hubungan percintaan ni bukan hanya berlaku sebelum berkahwin ataupun setelah berkahwin. Sebenarnya dia adalah satu behavior yang boleh diulang semula supaya dia akan semarakkan lagi hubungan suami isteri, khususnya hubungan kelamin lah, sexuality. Sebab bila ada banyak kepincangan dari komunikasi, banyak pendaman rasa, maka bagaimana untuk kita lahirkan fitrah tu secara normal, sebab terhalang dengan emosi dan pendaman yang tidak diurus dengan baiklah. Alright. Okey, dan bagaimana sebab kita faham dalam perkahwinan ni ada banyak episod-episod ataupun tragedi ataupun apa-apa yang berlaku yang melanda kan, yang kadang-kadang tu ada kesukaran untuk satu-satu pasangan tu sama ada nak meneruskan perkahwinan tu ataupun untuk meninggalkan perkahwinan tersebut lah. Dan itu kembali kepada pasangan yang duduk dalam rumah tangga tu. Orang lain mungkin ada yang akan memberi pandangan ataupun bagi pendapat, tetapi anda perlu yakin apa-apa yang dibuat haruslah daripada pasangan itu sendiri. Ikut dalam hukum syarak pun perlulah pasangan itu sendiri yang berbincang bersama dan putuskan satu-satu keputusan, dan barulah dibawa kepada yang lebih ada autoriti untuk jadikan ini perkara yang legal lah. Okey. Dan kita faham bila kata masalah ataupun ujian-ujian yang melanda dalam rumah tangga ni, dia bukan hanya isu-isu yang biasa-biasa, yang kadang-kadang tu kita tak sangka pun isu tu sebenarnya adalah isu yang boleh menjadi satu impak yang besar dalam rumah tangga, kan? Kepercayaan khususnya kan, sangka-sangka yang kita rasa biasa, cemburu-cemburu yang kita biasa, sebenarnya dia menjadi satu mungkin petanda yang dia merupakan satu gejala yang boleh menjerumus kepada penyakit psikiatri. Sebab tu penting adanya ilmu sexuality ni. Maksudnya kena faham sekeseluruhan, bukan sahaja hubungan tapi hubungan kelamin saja, tapi bagaimana kita merancang satu hubungan tu, bagaimana kita semarakkan kasih tu, semuanya adalah satu yang perlu dipelajari, kan, bukan perkara-perkara yang kita rasa biasa. Alright. Biasanya kita akan biasa dengarlah komunikasi suami komplain pasal isteri kan, kenapa suami aku macam ni, kenapa isteri aku macam ni kan, dan kita nampak salah satu teks kat sini pun, kalau awak muka macam ni, saya tak ada pilihan, saya terpaksa enjoy dengan kawan-kawan, kan. Ini semua kata-kata yang kita tahu biasanya dia adalah satu perkara yang boleh dia akibat daripada mungkin terasa hati ataupun pendaman yang tak diurus, tak dibincang bersama, maka dia akan lahir dengan tingkah laku lah. Okey? Alright.
So kata-kata yang memberikan satu kecil hati, yang ada unsur marah-marah, ada mendorong kepada perbalahan di rumah tangga, biasanya dia akan menunjukkan mungkin masa tu cinta ataupun kasih dah mula berkurangan. Sebab apa? Sebabkan asalnya komunikasi yang tidak seimbang itulah, yang tidak didengari kan. Okey. Bila kita cakap pasal mendengar, berkata, dia memerlukan satu ruh. Bila kata ruh ni, dia bukan hanya hear, bukan hanya dengar, tapi listen. Dengar dengan mata hati. Kadang-kadang kita selalu rasa kita dah mendengar dengan baik, tetapi sebenarnya mungkin kita tak perasan ada benda yang kita mungkin kurang peka dan sensitif, dan itu sebenarnya menjadi satu impact kepada individu yang lain, contoh pasangan kita, yang menyebabkan dia mungkin tersinggung, terasa, dan mungkin keupayaan pasangan tu pula tidak berupaya untuk ekspres secara fitrah dan berterus terang. Itu juga salah satu yang mengganggu hubungan antara suami dan isteri. Sebab tu dalam hubungan suami isteri ni pentingnya dua komunikasi. Maksudnya dua hala. Suami dan isteri perlu ada ruang untuk berani mengekspres apa dia rasa dan mendengar dengan lapang dada walaupun ia pahit. Dan inilah ruang yang biasa jarang-jarang sekali kita berani nak lakukan. Sebab apa? Kita tahu nanti jangkaan dia, nanti akan bercerai. Nanti akan bergaduh besar yang akan melibatkan macam-macam lah, agresi dan sebagainya. Tapi itu semua adalah baru jangkaan dan belum dibuat lagi lah. Kan? So jangkaan ini adalah satu fear, ketakutan di bawah sedar kita sebabkan episod tu pernah berlaku pada orang lain. Kan? Trauma emosi ni pun juga mengundang dan juga salah satu faktor yang boleh menyebabkan seorang itu ada rasa tak yakin untuk berbincang bersama pasangan secara terang-terang dan jujur. Sebab dia rasa ada impak yang tak baik akan berlaku. Sedangkan dalam Islam, Nabi banyak mengasuh kita dan banyak mendidik kita untuk kita bertabayun, kan, munakasyah, berbincang bersama pasangan. Kalau kita tengok, kalau banyak sirah-sirah Nabi, cara-cara bagaimana Nabi berromantik, kan, semua tu adalah salah satu ilmu yang perlu ada di kalangan pasangan. Okey. Jadi bila kata sentuhan jiwa, dia perlukan keikhlasan, dan benda ini adalah sangat subjektif. Dia tak boleh diukur. Tak boleh diukur dengan salah satu alat. Dia perlukan rasa yang mana ada connection dengan individu yang mendengar dan bersama dengan kita lah. Alright? Okay, saya nak share satu tips daripada Dr. Thomas Gordon ni. Dia adalah klinikal psikologi. Saya suka share dengan klien-klien saya dalam sesi dan sangat membantu untuk pasangan ni belajar, terutamanya kes-kes yang kemud ni lah, penyakit vaginismus ni. Bila mana mereka mengalami penyakit vaginismus, mereka ada kesukaran untuk bercerita tentang apa yang mereka rasa secara personal ataupun betul-betul signifikan. Sebab apa? Mereka rasa kalau mereka bercerita, mereka akan di-reject, akan ditolak, tidak negari, dan dia akan rasa itu alasan-alasan dibina untuk sebagai alasan dan tidak mahu komit dalam perkahwinan. Sedangkan memang individu tersebut perlukan pasangan tu untuk mendengar dan memberi penjelasan. Okay, jadi apa yang doktor ni ajar adalah 3 prinsip yang saya sangat mudah. Kalau satu hari nanti ada peluang untuk berbengkel, saya rasa bagus kalau kita dapat berbengkel. Maksudnya boleh praktis bagaimana untuk menggunakan kaedah I statement. Sebab biasanya dalam kehidupan kita banyak gunakan you statement. Kita selalu tunjuk you. Contohlah, kan, ada satu pasangan ni saya pernah jumpa, pasal air je, dah kahwin lama, jadi husband dia punyalah, kan, tahu wife ni suka air fresh orange sebab dia dah kenal pada awal kahwin memang suka air tu. Tapi dah lama berkahwin, rupanya isteri dah berubah rasa tanpa diketahui dan tanpa diberitahu. Jadi bila husband bawa air fresh orange yang kena beratur panjang tu, kan, fresh orange ni, sampai-sampai tiba-tiba wife tu kata, "Kenapa beli fresh orange?" gitu, kan. "Saya tak sukalah fresh orange." "Kenapa tak beli? Kenapa you? Kenapa?" So kenapa you, kenapa itu adalah you statement yang digunakan. Tapi kalau kita boleh berlatih menggunakan saya rasa, kan, contohnya bila pasangan ni saya ajak rewind balik, anda kata diberi peluang untuk ulang balik, kan, apa kata yang boleh kita gunakan dengan prinsip Dr. Gordon ni? "Saya rasa frust lah kalau beli fresh orange.
kan best kalau kalau boleh telefon dulu ke tanya nak air apa, something like that. Maksudnya nak bagi tahu bila kita berupaya menyatakan saya rasa apa, itu bukan makna kita nak tunjuk rejection. Kita nak bagi tahu apa kita rasa, tapi kita bagi tahu kenapa dan explain balik situasi ataupun harapan kita. Maksudnya kita bagi tahu kan kalau call kan best, at least saya boleh minta air apa-apa. Next time abang call contoh. Itu di antara penyataan saya yang kita boleh gunakan daripada kita terus menending jari ataupun terus menggunakan you statement untuk menyalahkan dan tidak memberi satu rasa appreciation kepada orang yang berusaha untuk memberi dan mendapatkan perhatian. Okey, itu contoh mudah. Dan dalam hubungan Venezuela pun sama. Maksudnya boleh bagi tahu, saya rasa sakit kalau buat macam ni. Boleh tak kalau abang buat macam ni? Kalau saya macam ni, at least benda tu didetailkan dalam perbincangan dengan menggunakan kaedah yang sama. So dari situ pasangan lebih alert dan peka apa kehendak pasangan. Bukanlah kita buat hanya untuk memuaskan diri sendiri dan diri sendiri punya kepuasan lah. So dia tidak adil di situ. Alright. Okey, ini teks yang mudah lah kalau kita cakap sara-sara komunikasi biasa. Kan saya rasa sangat sedih apabila awak tidak memberikan perhatian bila saya meluahkan perasaan. Ini yang biasalah. Lepas tu saya amat hargai jika awak mampu untuk meluangkan sedikit masa. Maksudnya dekat sini, Dr. Gordon ni, dia menyatakan 3 prinsip utama yang kita boleh praktis. Yang pertama, kita nyatakan apa saya rasa dalam hubungan ni, dalam apa-apa kita lakukan. Hatta bukan hanya rasa yang negatif, rasa yang gembira, rasa yang happy, rasa yang bermakna, itu pun satu peluahan yang patut lagi bagus kita selalu lakukan untuk memberi satu sinar ataupun satu impact lah pada hubungan tu, nak datangkan spark balik kan. Sebab untuk sexuality ni dia perlu ada spark, baru kita boleh lakukan dengan ikhlas dan penuh rasa euphoria, macam tu kan. Okey, so bila dapat jelaskan situasi dan kita nyatakan, lapik pula dengan apa-apa yang kita hargai, so itu melengkapkan lagi hubungan tu. Dan bila kita biasa menggunakan kaedah ini, at least dia membantu pasangan untuk belajar berterus terang, menyatakan apa yang dirasa dengan nyata. Sebab kita faham budaya Melayu ni sangat berlapik, menjaga ni kan. Okey, jadi betul, cuma ada masanya kita perlu cakap apa yang kita perlu didengari dan perlu tahu. Sebab bila kita simpan, jadi satu rahsia, dan bila rahsia ni dipikul, dipegang, dia menjadi sangka-sangka yang mana membawa pada kedustaan. So sangka-sangka ni sangat mudarat. Dalam hadis-hadis banyak menyatakan sangkaan tu adalah dusta. So itu yang boleh menjurus kepada hubungan pathological jealousy ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan sebabkan tidak dapat berterus terang dengan baik. Jadi saya rasa untuk topik saya, insya-Allah saya rasa mungkin ini sahaja dahulu. Mungkin manakah masih diberikan setengah jam, saya hanya menyambunglah Prof Hatta punya sesi, dan suka saya share dalam perkahwinan ni, untuk bercinta tu dia adalah salah satu ibadah, dan bercintalah berkali-kali kerana ia adalah satu rahmat dan salah satu usaha untuk kita menyelamatkan perkahwinan kita. Ya, kita faham perkahwinan ni sentiasa ada ujian dia, tsunami dan sebagainya, tetapi bila mana dua-dua berakad untuk menjaga perkahwinan, saling ingin bersama, susah dan senang, maka inilah salah satu salurannya. Kita mendapatkan ilmu, berjumpa dengan pakar bila kita perlu, dan jangan malu untuk kita mendapatkan bantuan. Sebab apa? Bila kita perlukan bantuan, bermakna itu adalah tanda red flag yang kita sangat-sangat perlukan bantuan. Okey? So, saya harap semoga sharing saya hari ini memberi sedikit manfaat, dan saya mohon maaf atas khilafan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Rustia. Assalamualaikum. Alright, thank you for your kind introduction. Assalamualaikum dan selamat petang semua. First of all, terima kasih kepada pihak Rustia yang menjemput saya pada petang ini. Tahniah juga kepada cik puan-puan yang berani bawa suami di workshop hari ini ataupun di seminar berjenis semasa hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua suami-suami, ya, encik-encik, tuan-tuan yang sudi menemani isteri-isteri masing-masing.
Kerana kalau dalam klinik saya, klinik psikiatri di hospital pengajar UPM, HP UPM, kadang-kadang suami tak nak masuk. Ya, bila saya tanya suami kat mana, suami dalam kereta. Suami kat mana, suami kat luar. Ya, so kalau ada seminar pada hari ini, setiap kerusi ada pasangan. Alhamdulillah. Tahniah, ya, bukan senang untuk kita admit, untuk kita mengaku ada isu ini ataupun pasangan kita ada isu ini, dan bukan senang untuk kita handle macam Prof Hatta kata tadi, ya, setahun, 2 tahun, ya, dan paling lama saya punya patient ada yang sampai 23 tahun. Okey, 15 tahun, 23 tahun. Ada yang paling cepat adalah 3 bulan. Okey, jadi apa yang berlaku? Ada yang boleh tahan tak sampai 3 bulan, ada yang boleh 5 tahun, ada yang average adalah antara 3 ke 5 tahun. Okey, jadi apa yang sebenarnya yang kita nak faham, rawatan-rawatan yang ada di hospital untuk treatment vaginismus. Okey, jadi kita dah dengar, ya. Saya boleh skip banyak slide untuk sesi saya sebab telah diterangkan oleh Prof Hatta. Jadi sedikit saja mungkin dari segi treatment opportunities. Maksudnya bahagian rawatan, kalau jumpa clinical psychologist, apa yang kita buat? Nak pergi pula klinik psikiatri. Kan dah pergi jumpa ONG, dah jumpa pakar wanita. Pakar ONG suruh pula jumpa klinik psikiatri. Ya? Apa yang, dan Prof Hatta pun dah mention, ada masalah otak. Ya, ada kaitannya dengan otak. Jadi lagi tak faham, ya, sakit di bawah tapi nak pergi rawat di otak, ya. Jadi cukup tak clear, cukup tak faham. Jadi macam mana kita nak bagi kerjasama atau sokongan kepada pasangan, dan terutamanya berkait dengan seorang suami, ya. Seorang suami pun tak tahu macam mana nak handle keadaan ini, sebab rasanya macam normal je, semua orang sepatutnya boleh buat, kan. Kalau cakap dengan kawan-kawan pun mesti susah nak cakap dan kawan-kawan mesti gelakkan kita. Okey, jadi itu yang kita nak faham apa yang berlaku, ya. Okey. So, jadi saya skip sikit di sini. Cuma saya nak katakan apa yang kehadiran tuan-tuan dan puan-puan hari ini bukan bersorangan. Okay? Bukan kita dan pasangan kita saja yang ada masalah. Di dunia, antara 10 hingga 30% dalam populasi ada masalah vaginismus. Ya? Jadi perkara ini bukan saja di Malaysia. Ya? Bukan kena buatan orang. Oh, ada ex-girlfriend dulu, mesti jealous ni nak suami kita, kan? Okay? Jadi bukan masalah di Malaysia saja. Bukan masalah di Asia sahaja, ya, tapi satu dunia. Ya, kita baru saja ada World Congress Sexual Confederation di USN Kelantan bulan lepas. Ada wakil-wakil daripada Afrika, ya, daripada US, semua membincangkan perkara yang sama. Ya. Jadi jangan rasa isteri kita bermasalah, perkahwinan kita bermasalah, kerana ini adalah satu perkara yang real. Okay? Right. Jadi seterusnya saya teruskan. Apa yang nak dikatakan, betul ke kita ni ada vaginismus? Betul ke isteri kita ada vaginismus? Saya sedikit saja saya nak sentuh. Okey, ada satu saja simptom daripada sini selama 6 bulan. Okey, pakar psikiatri ataupun pakar ONG akan memberi diagnosis vaginismus kepada kita. Okey, so sama ada kesakitan pada pelvic ataupun vagina during sexual intercourse. Okey, ada rasa anxiety, takut sangat, okey, apabila penetration hendak berlaku, dan ataupun mungkin rasa kesakitan ataupun ketegangan kepada pelvic floor muscle, okey, area di sini, okey, semasa attempting intercourse. Okay, so ini yang berlaku di mana ini adalah keadaan vagina yang normal. Okay, di mana sebenarnya memang ada ruang. Okay, ada isi, dan ruang tu ada isi. Biasanya patient akan kata, tak, dia memang keras, dia memang dinding, dia memang kosong, dia memang tak ada apa. Ya, so ini yang kita akan tunjuk apa anatomi yang sebenar. Okay, dan apabila berlakunya vaginismus, laluan itu adalah sempit, laluan itu sangat ketat. Okay, ini yang berlaku di mana penetration itu almost impossible. Okay, dan kalaulah cubaan juga dibuat, okay, itu yang merasa pasangan akan merasa sangat sakit. Dan bila terus juga cuba, okay, itu kadang-kadang ada yang meleceh, ada yang pernah cuba, okay, tapi gagal untuk seterusnya sebab ingat kesakitan yang berlaku pada kali pertama mereka lakukan. Okey, ada yang malam pertama, ada yang mungkin minggu depannya, sebab malam minggu pertama mungkin sebelah isteri tak selesa sebab mak mentua punya bilik pun sebelah.
Okey, adik ipar punya bilik pun sebelah, malu kan. Okey, jadi tangguhkan ke minggu depan. Minggu depan pun sama kejadiannya. Cuba pula honeymoon time. Okey, sebulan akan datang, setahun akan datang, tapi sama je, tak ada berubah. Dah tukar katil, dah tukar bau, dah tukar posisi, tapi tak ada kejayaan yang menyeronokkan. Okey, itu yang berlaku dalam keadaan vaginismus. Okey, jadi sebab itu saya akan tanya, okey, bila rasa sangat sakit, bila rasa macam tak boleh nak tolerate, okey, apa keadaannya dari mild kepada yang sangat-sangat ya, 0 hingga 10, adakah moderate, adakah memang tak boleh tahan langsung. Okey, daripada situ baru kita faham. Okey, jadi suami pasangan sebab itu kena ada, sebab kita kena tahu 0 hingga 10 tu dari peringkat mana. Kat mana antara adakah peha, lutut dah 10, okey, ataupun bila nak masuk di pintu vagina tu yang 10. Okey, itu yang kita kena faham sebab proses-proses itu memberi pengaruh dari segi apa yang kita fikir, apa yang kita buat semasa proses penetrasi itu. Okey. So, apa yang kita nak faham sedikit, Prof. Hatta dah sentuh, tapi saya sentuh secara umum saja ya. Mungkin faktor-faktor yang perlu kita kenal pasti, mungkin ada orang yang takut, okey, takut sakit. Ada orang tak payahkan vaginismus, okey, tak payahkan penetration, okey, sakit jatuh ke, sakit demam pun memang jenis susah nak tahan sakit. Okey, memang tak boleh sakit. Okey, jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman masa kecil. Sebab tu bila ada rasa kesakitan, terutama ketika sexual intercourse berlaku, tak boleh terima sebab ingatkan macam best sangat, ingatkan macam seronok sangat, tapi kenapa sakit? Ya? So itu yang because of the fear, pain, anxiety. Ya? Yang kedua ialah because of embarrassment, rasa malu. Macam ni ke lah, tak sangka pula kenapa kena buka baju, kenapa kena buka semua, kenapa tak bawah je. Ya, so rasa malu, rasa nak kena buat posisi macam ni, rasa nak kena dipegang macam ni, ya. So itu rasa tak selesa. Bila tak selesa, rasa malu dan ketegangan akan berlaku dan vaginismus akan berlaku. Okey, dan seterusnya physical issue. Okey, mungkin ada masalah-masalah fizikal, masalah medical, masalah klinikal yang perlu dipastikan oleh doktor ONG, ya. Ada juga patients yang mempunyai trauma, ya, tapi saya boleh katakan 5%, 10% saja mostly patient saya yang ada trauma semasa kecil ataupun sebelum perkahwinan, ya. Mungkin pernah dicabul, mungkin pernah dirogol, okey, mungkin pernah diusik saja, okey, atas apa-apa sebab sekalipun, okey, yang boleh menyebabkan mereka tidak rasa selesa ataupun mereka ada ketakutan tertentu. Okey. Seterusnya ada juga minority, saya tak kata majority sebab memang majority kebanyakan patient saya mengatakan suami dia wangi, suami dia handsome, suami dia sadok, ya. Tapi ada minority sedikitlah, ada mulut busuk sikit, lepas tu asyam-asyam sikit, ya, yang suka kadang-kadang balik kerja dah nak seks, ya. Ataupun pagi-pagi lagi belum mandi lagi dah nak seks, belum berurus gigi kan. Itu adanya sedikit-sedikit. Okey, tapi tak major. Majority semua okey dengan pasangan. Okey, jadi kalaulah itu jawapannya, kalaulah itu faktornya, suami-suami buat sesuatu untuk diri sendiri. Okey, jangan sampai nak kena tegur, jangan sampai nak kena datang seminar macam ni, ya. Okey, sebab itu adalah satu tanggungjawab. Okey, kalau kita nak pasangan selesa, kita pun selesa dengan diri kita sendiri juga, ya. Seterusnya childhood experience, ya. Mungkin sebelum perkahwinan mungkin telah diekspos dengan pornografi, pernah tertengok, ada satu patient saya pernah tengok movie Tamil. Tamil punya movie kan. Okey, begitu ganas sekali, begitu menakutkan, ya. Dia ada macam ada scene rogol lah. Okey. Jadi dia sangat takut sebab dia kata sangat jelas koyakannya, darahnya, kesakitannya, jeritannya, ya. Jadi itu yang dia trauma sebab dia rasa mungkin dia akan kena benda yang sama. Okey, so that is where the childhood experience influence, ya, untuk vaginismus. Dan seterusnya ada juga yang unknown. Okey, ada juga kes yang saya dah tengok, saya dah check, bila kita bincang memang tak ada apa-apa, semua okey, ya. Loving couple, semua arrange baik, okey, tak ada masalah, suami isteri okey, dari pihak ONG ataupun psikiatris pun okey. Itu yang kita akan tengok apa isu-isu yang fokus kepada
isu pemikiran dan juga perasaan serta juga physiological changes, ya. Itu yang kita akan faham dalam konsep CBT. Okey, dan seterusnya ada yang past experience. Okey, ini terutamanya kepada yang secondary vaginismus, ya. Maksudnya ada juga pasien yang selepas bersalin, okey, ataupun selepas accident yang menyebabkan mereka ada secondary vaginismus. Okey, itu adalah past experience lah. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lah, okey, selama ni kenapa ada di sini kan? Kenapa saya tak boleh ada normal macam pelik lah, macam ingatkan benda tu memang biasa. Okey, ingatkan orang kahwin, have sex, ada anak, itu adalah normal. Okey, kenapa? Jadi apa masalah saya? Kenapa isteri saya? Okey, memang pelik lah. Okey, sebab rasa macam bukan satu benda yang biasa kita perkatakan dalam kita punya society kan. Mungkin suami akan fikir isteri mungkin fikir suami, tapi ramai pasien saya baik. Okey, dia tak rasa pun suami dia. Okey, dia rasa diri dia. Okey. Jadi ini semuanya akan menjadi tanda tanya sehinggalah kalau kita pergi jumpa doktor atau pergi hospital supaya untuk mendapatkan jawapan yang sebenar. Kalau kita surf kan, kita kan tengok juga, okey, sebab kita dah tahu dunia teknologi sekarang ni luas, okey, orang kata di ujung jari je. Jadi kita akan check kat mana tak ada pun, okey, rasa macam normal je, dah buat dah semua kan. Okey, so that is a thing that motivate. Biasanya what motivate patient untuk berjumpa dengan pakar di hospital ialah bila dapat asakan daripada keluarga lah. Bila nak dapat anak, tunggu raya, nasib baik COVID hari tu kan. So tak adalah orang tanya sangat kan. Hari tu sekarang ni dah face to face, orang akan tanya, mak mentua akan tanya, kawan-kawan akan tanya, orang lain, adik-beradik kita kahwin minggu lepas dah minggu tu pun dah lekat kan. Okey, kita dah lah kakak sulung dan sebagainya yang kita rasa macam sesuatu. Okey, right. Jadi atas apa saja problem yang menyebabkan kita rasa perlu jumpa yang lebih profesional. Okey, ada juga yang dah terlibat dengan mungkin ada affairs, mungkin ada suami dah sebut pasal cerai, dan sebagainya. Siap boleh sebut lagi kalau ada keadaan macam ni, masalah seks ni saya memang dibenarkan untuk berkahwin lain. Okey, betul, boleh, tapi kita buat dulu cubaan untuk buat rawatan. Okey, dan selepas itu terpulang dan fikir-fikirkanlah. Untuk setakat ini tidak ada, sekiranya tuan-tuan perempuan datang dan ada kes untuk berpoligami, tuan-tuan dan perempuan adalah orang yang pertama. Okey, saya setakat ini tidak ada pasien saya yang vaginismus yang end up dengan poligami. Okey, alright. Tegas itu bunyinya tu kan. Okey, macam nak mengundi. Okey, right. Seterusnya, apa treatment yang available? Okey. So kadang-kadang disebabkan teknologi digital sekarang ni kan, internet dah senang nak serve information. Ada pasien saya yang sebenarnya pergi ke fizioterapis. Fizioterapis kadang-kadang ada center yang memang offer rawatan untuk vaginismus. Jadi mereka sebenarnya dah beli pun vagina dilator. Okey, ini adalah vagina dilator, okey, yang terdapat di pasaran. Ada yang pandai beli kat Shopee, sanggup beratus-ratus kan. Dekat belakang pun saya rasa ada nampak Mr. Matthew kan. Okey, alright, mungkin boleh tengok selepas ini bagaimana besarnya, bagaimana rupa parasnya Okey, memang berbeza dengan yang original lah. Okey, jadinya ada pasien yang dah pernah guna. Okey, yang mungkin dah cuba. Alright, ada juga yang menggunakan herba-herba. Okey, mungkin asah biji manjakani, okey, mak mentua suruh, okey. Ada yang guna macam-macam ayurveda lah dan sebagainya untuk rasa macam mungkin saya tak cukup tenaga, mungkin awak kena lebih subur, kena minum ni, makan ni dan sebagainya. Seterusnya, mungkin ada yang lebih mudah untuk terima rawatan di hospital, akan mula mungkin bincangan dengan doktor, okey, dan doktor refer kepada pakar psikiatri, okey, ataupun mungkin berjumpa dengan pakar ONG untuk menceritakan mengenai masalah kesuburan dan sebagainya. Tapi bila cakap doktor kesuburan, saya bukan masalah kesuburan, masuk pun belum lagi doktor. Itu yang jadi kebanyakan doktor akan faham apa masalahnya, okey. Dan ada juga yang macam Prof kata, ada yang dah advance mungkin menggunakan kaedah vaginal botox, okey, yang mungkin sudah dan dah available di Malaysia lah, okey, sebab saya attend vaginal botox workshop di Indonesia
dalam 5-6 tahun yang lepas. Okey, jadi saya percaya dah sampai di Malaysia ya. Okey, ramai yang ganggu. Okey, right. So boleh mencuba sekiranya kos itu tidak menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Right, seterusnya, jadi apa pengalaman pasien-pasien saya yang telah pergi kepada pelbagai rawatan tadi? Okey. Still sedih je tengok kan. Okey, suami sedap je tidur tapi isteri menangis seorang-seorang ya. Right? Okey. Dan suami tetap terus mencuba walaupun ada vaginismus, okey, proses sexuality tetap berlaku. Tetapi isteri kadang-kadang dah rasa macam tak selesa, dah rasa macam susah nak layan dan sebagainya ya. Dan mungkin ini akan membawa kepada masalah dalam komunikasi, masalah dalam rumah tangga ya. Apabila mereka mendapati tidak ada kejayaan. Kenapa masih sakit? Kenapa tak boleh masuk juga? Okey. Kenapa ada pasien saya yang dah buat surgery kenapa tak boleh juga selesai masalah ini? Okey, so mereka akan rasa memang saya lah yang gagal, memang saya lah yang ada masalah. Okey, tapi masalah apa tak tahu. Okey, right. Seterusnya ini yang akan saya akan dapat rujukan daripada pakar ONG. Semua pasien saya tidak boleh datang direct kepada saya sekiranya ada, sebab saya ada tulis artikel-artikel di surat khabar. Jadi kadang-kadang mereka contact, tahu kan, tulis nama, type UPM, boleh tahu di mana contact nama saya dan alamat sebagainya. Jadi mereka datang straight kepada saya. Jadi saya tidak akan terima pasien selagi pasien tak pergi jumpa ONG. Okey, memang ONG mungkin akan gunakan pelbagai alatan ya untuk memastikan apa masalahnya. Okey, tapi saya akan convincekan kepada pasien jumpa dulu agar semua masalah-masalah medical, masalah klinikal dikenal pasti sebelum saya treat. Okey, jadi saya akan offer cognitive behavior therapy for vaginismus ya. Dalam buku memang dah ada buku, memang dah ada literaturenya ya, kajiannya. Okey, yang membuat rawatan untuk vaginismus. Jadi yang pertama saya akan buat psychoeducation. Psychoeducation maksudnya adalah keadaan di mana kita akan terangkan apa keadaan vaginismusnya ini, okey, apakah level keterukannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya ya. Dan saya akan terangkan konsep cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy-nya as it names apply, kognitif maksudnya pemikiran. Okey, pemikiran maksudnya datang daripada otak yang diperhatikan kata thalamus, limbic system ya, itu adalah the core teknik yang saya akan guna. Dan behavior itu maksudnya aktiviti fizikal ataupun behavior tingkah laku kita ya yang mengganggu emosi kita ya. Macam mana boleh rasa macam rasa sakit ya, macam mana boleh rasa macam tak nak lah, takut lah, tak berani lah. Okey, semua itu ada kaitannya dengan apa yang kita fikir, mempengaruhi apa yang kita rasa dan mempengaruhi apa yang kita buat ya. Kaki kejang ke, kaki lurus ke, kaki dah tutup dah semua, dah takkan buka dah ke ya, dan sebagainya. Seterusnya saya akan ajar breathing exercise. Ada pasien yang dah pergi jumpa fisioterapis, dah belajar, tapi saya akan buat jugalah sekiranya pasien belum lagi dapat teknik yang betul. Dan juga Kegel exercise ya. Kegel exercise ni memang exercise yang cukup bagus, bukan saja untuk vaginismus tapi untuk labor, untuk kemudian hari, awet muda dan sebagainya, memang bagus untuk dipelajari. Okey, jadi saya akan ajar. Dan seterusnya adalah melibatkan proses untuk penetration. Okey, dan diakhiri dengan relapse prevention supaya benda ini tidak berlaku lagi. Sebab kadang-kadang ramai pasien saya vaginismus dah bersalin, dah mengandung, bersalin, ada seorang setakat ni datang semula sebab tak sure, tak berani. Okey, tak berani walaupun cesarean, okey, bukan delivery secara normal, okey, tetapi tetap tidak berani dan sehingga kan dah setahun masih lagi belum melakukan sexual intercourse. Okey, so itu yang kita akan terangkan bagaimana mengelakkan perkara ini berlaku jadi lagi. Jadi adakah saja wife ataupun husband sekali? Okey, ada yang kebanyakan yang datang wife saja, saya akan terangkan, dan wife sendiri akan rasa suami saya kena tahulah doktor. Okey, right. So the moment wife sendiri rasa memang husband kena datang sendiri, saya biasanya akan convincekan tidak ada apa yang akan dibuka sepanjang dalam sesi saya ya. Tak ada siapa-siapa yang akan buka seluar ke, buka baju ke ya, semuanya akan dibuat di dalam bilik
bilik tidur masing-masing, okey, dan kita akan tunjukkan secara praktikal sahaja di dalam sesi. Okey, dalam sesi adalah sesi perbincangan sahaja dan menggunakan gambar sahaja. Okey, ini yang saya katakan ada sebenarnya buku-buku yang ada di dalam pasaran mengenai CBT dan vaginismus, ya. Ini semua buku-buku baru. Okey, masa saya training 15 tahun yang dulu tak ada, ya. Okey, ini adalah buku baru dan bagus dan senang juga dilakukan sendiri sekiranya tak nak jumpa doktor. Okay, especially the last one. Okay, 10 step of completely overcome vaginismus. Okay, ini adalah data-data mengenai how success is CBT in treating vaginismus, ya. Semuanya above 85% lah. So kira A lah sebenarnya kalau gunakan CBT untuk vaginismus, ya. Right, so saya biasanya akan mulakan dengan penilaian sebab inilah penting untuk saya faham. Right, so mungkin ada isu depression, mungkin memang dari kecil anxiety, memang jenis takut. Okay, right, dan isu-isu yang lebih terperinci lah mengenai vaginismus ataupun sexual ataupun marital issues, ya. So basically kalau kita guna satu penilaian iaitu Patrick score nama dia, kita akan tengoklah pernah ke masukkan sesuatu di dalam vagina, pernah ke masukkan jari, pernah ke masuk Q-tip, cotton bud, ya. Ada pernah lalui gynecology exams yang menyakitkan, yang menakutkan dan sebagainya. Okay, kita assess, kita nak tengok apa pengalaman sebelum ini, ya. Seterusnya kita akan mulakan proper steps, ya. So kalau kita baca je buku, mungkin kadang-kadang confidence level tu berbeza berbanding kalau kita jumpa terapis, okey. Dan kita akan ada satu affirmation exercise untuk semua faham di dalam sesi saya, bukan sesi untuk lucah. Memang akan ada perkataan-perkataan yang memang saya akan gunakan, okey, apabila terutama menggunakan alat sulit lelaki, alat sulit perempuan, okey, sebab saya suka gunakan apa yang tuan-tuan dan perempuan guna, okey, sebab mungkin apa yang saya guna mungkin berbeza. Jadi dia tak rasa, okey. So jadi ini adalah satu keadaan agreement, okey, di mana kita akan clear yang ini adalah sesi untuk rawatan vaginismus dan bukannya untuk siapa-siapa ada take advantage yang ini adalah sesi seksual ataupun ada sesi lucah di situ, ya. So setakat ini memang tidak ada isu dengan saya punya patient, sama ada dengan suami ataupun dengan isteri, ya. So saya teruskan apa yang berlaku dalam sesi saya. Biasanya saya akan tanya, okey, apa sebenarnya yang penting dalam perkahwinan, apa itu seks, ya. Apa yang kita faham, apa yang kita suka mengenai kemaluan isteri, kemaluan suami, okey. Right, kita akan tanya secara detail, dan kalau selagi kita jujur dalam sesi, lebih mudah untuk saya bantu. Okey, walaupun ianya sangat memalukan, tapi disebabkan COVID ni, disebabkan pandemik, macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang kan, okey, selesa betul nak ketawa, nak rasa macam ya Allah, apalah doktor ni tanya, dia punya sebut perkataan-perkataan ni kan. Okey, tak apa sebab pakai mask kan. Okey, biasanya saya tengok sukses saya punya vaginismus patient daripada COVID punya time, pandemik ni sangat tinggi berbanding dengan sebelum COVID. Okey, mungkin sebab pakai mask. Jadi rasa selesa. Okey, saya tak nampak, dia pun tak nampak saya. Okey, dan berasa selesa. Dan kebanyakan suami pun boleh senang datang sesi saya. Okey, sebab memang pakai mask. Okey, right. So tapi saya harap perkara ini tidak berlangsung terlampau lama lah kan. Okey, sebab penting untuk saya juga baca facial expression, body language masing-masing, okey. Right. Dan seterusnya ada sesi juga saya akan minta buka lah, okey, supaya saya untuk memudahkan saya facilitate dalam sesi, ya. So ini yang dikatakan cycle of pain, di mana nombor satu tu adalah role of kita punya pemikiran, okey, yang dikawal oleh sistem limbik, okey. Dalam kita punya otak ni ada macam library, okey. So library ni kita ada banyak pengalaman, banyak informasi, okey. So itulah informasi yang kita nak susun, okey. Yang informasi yang mengenai takut, yang mengenai sakit, yang mengenai darah, ya, okey, dan sebagainya, supaya kita boleh tahu. Sebab dari internal alarm yang kita ada tu, itulah yang menyebabkan kita akan rasa macam nak protect diri kita supaya tidak sakit, supaya tidak berdarah, supaya tidak terkoyak dan sebagainya, dan mengelakkan rasa pain
rasa sakit tu, kita akan tightkan body kita, kita akan tightkan muscle area kita, okey, dan benda ni akan reinforce, akan berulang lagi, okey, sebab mungkin ada yang cuba setiap hari, ada yang mungkin cuba 3 kali seminggu, okey, mungkin ada jumpa sebulan sekali, okey, bila teringat yang mahal itu, oh sorry ya Allah, memang tak boleh lah, memang teruk lah air ni kan, okey, so itu yang reinforce, sebab kita teringat lagi, sebab library kita ni belum dibersihkan, library kita ni tak pernah diusik oleh sesiapa, melainkan bila datang CBT. Okay, right, itu yang akan adanya retention, di mana kita akan terus reinforce dengan behavior yang sama dan kita akan mula elakkan. Okay, setahun, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Okay, so jadi cycle of pain ni ada dua. Okay, satu psychological, mungkin dia betul ada yang mungkin risau sangat dalam kepala, dalam fikiran tu, tapi ada dari segi physical juga saya akan lihat. Okay, sebab tidak datang kesakitan itu hanya dalam fikiran kalau tidak dibuat secara fizikal. Okay, jadi seterusnya saya akan minta pasien untuk lukis genital masing-masing, ya, dan kebanyakan, ya, kalau Prof Hatta pun mungkin agree lah, kita boleh kata 99% biasanya orang buat lukisan yang salah lah. Okay, walaupun dia memang ambil biologi masa dia form 5 dulu, okay, right, walaupun dia doktor, okay, itu yang juga saya pernah emphasize lah, sebabnya memang salah. Kalau betul pun dia tak ingat nama dia apa tu, lapisan itu, lapisan bawah, lapisan luar, dia tak ingat pun nama tu. Okay, jadi kita akan belajar betul-betul, dan ada suami, ada isteri juga kadang-kadang tak tahu macam mana struktur anatomi suami punya kemaluan. Okey, ya ke ada telur, ya ke ada dua, tak sure lah bawah ke dalam ke, tak sure. Okey, right, tak tahu mengendum, menegang tu tak tahu macam mana. Okey, so itu kita akan terangkan lah, dan saya akan terangkan di mana kesakitan tu berlaku, dan teknik-teknik tu akan berbeza-beza apabila kita tahu di mana kesakitan tu berlaku. Dan ini adalah cognitive strategy, iaitu dari segi pemikiran dia ada 3 skill dari situ yang kita akan bantu mengenali apa aspek negatif fikiran yang ada. Okey, mungkin dia tak suka vagina dia, ya, berbau lah, gelap lah, ya, dan saya akan cakap tak apa, lukis je, tak apa, cerita je, ya, sebab kita ada berjuta wanita di dunia ni, memang ada macam-macam gala, macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Okey, right, kalau suami kata kenapa awak punya tak cerah, kenapa tak cerah macam muka, amboi nak cerah macam muka kan. Okey, right, kita being Asian memang colour dia macam tu lah. Okey, kita tak boleh expect lah macam orang putih kan. Okey, right, so that is the thing yang saya akan neutralizekan all those expectation yang tak masuk akal. Okey, right, seterusnya kita ada juga body image lah, ya. Bila suami kata mungkin sebab peha awak besar kot, dia kata, okey, atau perut awak kot ni, okey, ada je kot-kot dia tu. Okey, itu yang kita akan, itulah saya rasa perut saya rasa peha saya. Okey, right, so kita akan clarifikan betul-betul apa sebenarnya yang kita pernah terlintas. Bila saya buat sesi ni baru saya pernah cakap, sebab dia pernah cakap saya punya tumit tu macam merekau pada baru umur 22, macam tu. Okey, so dia pun jadi saya sebenarnya malu nak angkat kaki dan sebagainya. So itu kita akan clarify betul-betul, settlekan semua dalam kepala yang pernah berlaku dalam hidup dan sebagainya. Ada yang juga bukan dari segi diri dia sebagai seorang wanita, tapi dia tak suka yang belah suami dia. Okey, right, bukan keluarga tapi kepada penisnya. Okey, tak sukalah. Kenapa macam tu? Kenapa menggerutu macam tu? Kenapa dia macam nak tegang macam tu? Macam tak boleh ke macam lembik-lembik sikit? Tak adalah sakit. Macam mana nak lembik-lembik sikit, macam mana nak masuk kan? Okey, jadi kadang-kadang ada yang permintaan-permintaan yang tak masuk akal. Okey, supaya benda tu tidak sakit dan dia tak nak kekerasan itu sangat-sangat ketika berlaku penetration. So itu kita adalah part of education yang kita akan bantu supaya kita betul-betul clear. Alright, dan benda-benda ni saya percaya tidak diceritakan kepada mak mentua atau tidak diceritakan kepada kawan-kawan biasanya. Sebab itu dalam sesi saya kita akan cerita betul-betul apa yang sebenarnya lintasan dalam fikiran. Ini adalah behavioral strategy. Okay, so biasanya saya akan offer untuk jumpa fizioterapis, sebab fizioterapis adalah orang yang core untuk buat KJL exercise. Tapi setakat ini 2 pasien saya saja yang pergi jumpa fizioterapis. Kebanyakannya semua nak sambung terus untuk saya buat KJL exercise, ya. So saya akan ajar, kita ada 3 methods of vaginal muscle control. Okay, ada bling-bling, ada clamp, slow-mo, mix yang kita akan buat sama-sama. Okay, tak kira ustaz ke ustazah ke, kita akan ajar juga sama-sama dalam sesi, ya, tak ada masalah.
Okay, dan extension of the kegel exercise, squat, ada strengthening activities, little bit lah. Kadang-kadang ada juga patient saya first time tak pernah exercise pun, dalam kelas sexual vaginismus ni pula yang buat exercise. Okay, but it's okay, it's a good. Okay, so keep your body healthy, active is very good throughout. And then barulah seterusnya adalah proses-proses penetration. Okay, dari segi dilator. Saya pergi kongres yang saya kata international tu, Malaysia ada 5, 6 saja. Afrika ada 8 size. Okay, right. Tapi patient saya setakat 2 semua dah confident untuk buat intercourse. Okay, right. So tak perlu rasa macam you kena sampai yang ke-5 tu ke? Suami pula nakal kan. Okay, awak kena cuba yang ni baru awak boleh tahu size saya. Tak perlu. Saya tengok punya size punya patient semua 2 pun dah okay. Okay, yang penting confident. Right. So ini adalah seterusnya lah, adalah proses-proses penetration. Dan sekiranya pasangan tak berapa nak romantik, tak berapa nak tahu tak berapa nak erti nak cakap benda-benda yang macam dalam TV kan, okay, right? So kita akan sediakan the erotic script untuk pasangan-pasangan, mana yang memang nampak gaya romantik tu saya skip je yang ni, okay? Tapi ada ramai yang sebenarnya tak tahu nak berimajinasi sendiri, so saya akan sediakan, saya akan bantu untuk buat erotic script, terutama digunakan ketika penetration process, okay? So ini success stories. Ini yang saya kata Ustazah tadi. Right? Sebab tu kita nak kata bukan kena buatan orang ataupun ada isu-isu syirik yang berlaku apabila seseorang itu dia diagnose vaginismus. Okay? 4 months, 8 session. Lama kan? Macam 4 bulan baru berjaya. Tak apalah kan? Slow and steady. You dah tunggu hari tu pun dah 5 tahun, 3 tahun kan? Okay? 8 sesi biasanya sama ada seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Okay? Bergantung pada kekosongan slot saya lah. Yang 3 months 5 session tu nampak sikit kan sekejap sebab dia secondary vaginismus. Dia dah pernah ada dia dah pernah overcome vaginismus sebelum ni, dia boleh intercourse, okey, tapi selepas bersalin ini yang saya katakan dia ada secondary vaginismus dan sebab tu sesi dia sikit saja. Okey, dan saya baru ada dapat minggu lepas pun ada sesi yang lagi sikit, 4 sesi saja. Okey, dah mengandung dan akan bersalin bulan Januari lah. Okey, right. So take home message, vaginismus ni satu keadaan kena treat secara multidisciplinary. Okay, mungkin psychiatrist, counselor, ONG, fisioterapis. Okay, right. So kita perlu faham yang ini bukan saja-saja suka-suka untuk kena cerita banyak kali kepada pakar-pakar yang terlibat. Yang penting kita observe kita punya pemikiran, apa yang selagi kalau kita macam tak ada apa-apa doktor, tak ada apa-apa doktor, semua okey. Susah untuk saya bantu kalau tidak mahu bekerjasama untuk ceritakan apa yang dalam fikiran, apa yang di dalam perasaan untuk saya rawat vaginismus. Yang penting jangan rasa lost hope, jangan rasa tak ada harapan, okey, jangan cuba alternatif yang lagi banyak risiko dia, okey. Terus cuba dan pastikan kita buat sehabis baiklah sebab banyak treatment yang mungkin hanya di peringkat ONG, mungkin di peringkat kaunselor, okey. Kita perlu cuba semua rawatan-rawatan yang ada sampai kita rasa jumpa kejayaan yang sebenar. Okey. With that, thank you very much. Anything, kalau ada persoalan ataupun rujukan, boleh email saya lah, drfidas@upm.my. Okay, with that, thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih sebab dapat meluangkan masa hari Sabtu petang ni. Kita cakap pasal topik yang I think basically topik yang jarang sekali kita berbicara secara terbuka. Okay? Tambahan pula selepas PKP ni, selalunya kita jumpa dekat klinik pakar ataupun klinik psikiatri. So macam semua presenters yang tadi Prof Hatta, Prof Firdaus dan Puan Fazlin cakap sebenarnya vaginismus ni biasa berlaku. Cuma kita tak, ramai couple yang tak tahu kat mana nak pergi. Ataupun dia pernah pergi, dia cakap dengan doktor, tapi doktor tu pun kata, kenapa macam ni? Even doktor sendiri pun tak tahu ada such thing as what we call as vaginismus. Sebab kalau kita tengok dari segi pembelajaran doktor, kurikulum doktor, kita orang sibuk dengan macam
pendarahan, darah tinggi, kencing manis. Tapi bila pasal vaginismus kita tak belajar langsung. Ya? So sebab itulah dalam bila couple datang, dia kata dia ada masalah ni, kebanyakan doktor mungkin tak pernah terjumpa dengan keadaan ni until bila dah jumpa macam klinik-klinik tertentu, ya, baru yang kita tahu sebenarnya ramai ya couple yang mengalami masalah ni. Dan sebab itu saya rasa macam dalam kursus perkahwinan, ya, kursus yang bila couple datang together, ya, so masa tu kita perlu bagikan banyak lagi pendedahan mengenai vaginismus. So kalau vaginismus ni macam bagi saya macam kalau kita cakap pasal fertility pun dah tabu dalam masyarakat kita, lagilah vaginismus ni. Ya, macam mana kita nak datang bila kita tahu there is a problem. Okay. So kalau dalam klinik Sofia dalam seminggu tu kita akan jumpa ya 3-4 couple yang mengalami vaginismus. Okay. So percentage tu dalam tadi antara 5% hingga 47%. Kenapa terlampau besar sangat dia punya variation dia? Sebab ramai datang tak tahu yang diorang ada masalah dan tak tahu nak mana nak pergi, dan bila diorang tahu ada masalah, diorang pun tak tahu sama ada bila nak berjumpa doktor. Sebab ada banyak sangat dia punya boundary, ada banyak sangat rintangan dan halangan sehingga kita tak tahu sama ada perlu nak buat rawatan ke ataupun it's just us. Whether kat mana nak dapat pertolongan pun kita tak tahu. Okay? So that's why vaginismus dia kompleks, ya. Ada yang kata etiologi dia tak tahu kat mana, ada yang mind, ada yang kata just vaginal disease, ya. So tapi setiap couple berbeza, setiap wanita berbeza. So that's why treatment dia tu berbeza. Okay? So setengah couple dia boleh atasi dengan sendiri, dia boleh baca buku, ya, dia boleh tengok counselling secara online, ya. Dia boleh cuba buat kat rumah. Tapi ada couple yang perlukan counselling, ada yang perlukan fisioterapi, ya. Ada yang perlukan lebih dari itu seperti yang suntikan botox tu. Okay? So setiap wanita berbeza, so tak boleh kita nak letak okay this is the treatment untuk vaginismus. So that's why kalau kita Google macam-macam keluar pasal treatment vaginismus ni. So saya tak nak pergi jauh, tapi saya nak concentrate lebih kepada keadaan rawatan yang botox saya rasa. Okay? Okay? So rawatan apa yang sesuai, kita tengok tahap vaginismus tu. Okay, secara sekali pukul kita boleh kata mild, moderate ataupun severe. Kalau mild tu mungkin dia boleh menggunakan tampon, ya. Dia boleh gunakan jari dia, ya. Kalau bila dia letak lubricant, ya, letak KY jelly contohnya, ya. Tapi bila nak bersama tak boleh. Okay. So mungkin dia boleh masa moderate tu dia boleh gunakan dilator, ya. Pada saiz yang 2, 3 ataupun 4, ya. Tapi bila nak bersama dia tak boleh. So itu basically kita kata pertengahan antara keduanya. Ataupun completely langsung severe, bila dengar je, bila suami dia nak datang je, suami dia sentuh je dia dah rasa oh tak boleh, dia rasa cemas, ya. So itu yang cara kita relatively classify, ya. Ataupun bila dia datang kat klinik, dia nak cuba doktor suruh baring, okay, mari kita periksa kat bawah, dia dah tak boleh baring, dia rasa cemas, dia rasa nak keluar dari bilik tu, dia berpeluh, ya. So it can be to that extent juga. Okay. So kita juga boleh classifykan grade ni kepada sampai even 5, ya. Kalau kita tengok yang Dr. Pacik punya tu, yang tadi Prof. Firdaus ada tunjuk gambar gentleman yang handsome sikit tu, so dia tunjuk ada sampai 5 grade. So grade pertama, wanita tu tenang saja, bila suruh baring dia boleh, bila kita cuba nak periksa dengan jari dia boleh dengan reinforcement. Kalau grade 2 tu dia dah nampak resah dah, dia macam like dia nampak dia dah tak selesa, tapi kalau kita kata okey boleh tarik nafas perlahan-lahan, pegang tangan tangan doktor ke tangan nurse ke, dia masih boleh terima pemeriksaan tu. Tapi kalau grade ketiga kita nampak dia dah angkat punggung ataupun dia dah macam nak berundur daripada situ, ya. Grade keempat langsung tak boleh, sama ada kaki dia rapat, dia kata tak boleh doktor, saya memang tak boleh. Okey. Dan kali kelima, grade kelima contohnya dia dah rasa macam palpitation, dia rasa cemas, dia rasa nak muntah, ada yang sampai dia just like tak apa doktor, kita orang nanti je dulu, dia orang just walk off je klinik tu. Okay.
So dia ada banyak sampai even grade 5 lah, okey, tahap dia. So macam mana kita nak tahu keadaan kita ni kat mana? Yes, sampai adakah kita ni mild, adakah dia moderate ataupun severe. Okey, so kita boleh buat penilaian kendiri. Okey, so di mana macam tadi kita ada tunjuk ya, dari segi boleh tak gunakan jari. Okey, boleh tak gunakan cotton bud ataupun tampon. So kat tampon orang rata-rata wanita Malaysia tak berapa gemar pakai, tapi tampon ni adalah sejenis kapas yang khas untuk masa period. Ya, kalau macam gimnastik, kalau atlet suka pakai supaya dia tak payah pakai pad, okay, masa period. So tampon ni boleh dapat dekat farmasi, dia kecil je kapas dia. Dia macam peluru bentuk dia. Boleh try. Ya, letak banyak dengan KY jelly, tengok sama ada you boleh tak terima. Okay. And then boleh cuba dengan jari, dilator ataupun pemeriksaan gynae. Okay. Begitu juga dengan hubungan suami isteri. Sometimes boleh bersama sedikit tapi tak boleh complete penetration. Ya. Ada yang boleh sampai full penetration tapi dengan penuh kesakitan yang dia tahan. Okay? So kita boleh grade sama ada boleh ke tidak, dan kita boleh tengok kita punya skor 1 hingga 10 untuk kesakitan dan anxiety. Masa kita cuba buat tu kita rasa cemas ke tak, boleh tak kita terima ni, ya? Dan kita rate ourselves. Okay? So sekiranya kalau kebanyakannya 5 hingga 10 ke atas, mungkin memerlukan bantuan dari segi psikoterapis atau fisioterapis ataupun dengan suntikan botox tersebut. Okay? So ya, ini adalah satu soalan yang perlu go through sendiri dengan pasangan, dengan suami, dan tengok sejauh mana yang you all boleh buat untuk buat. Okay? So rawatan vaginismus ni ada banyak. Okay? Dia ada dengan menggunakan counselling, cognitive behavioral therapy, dengan vagina dilators, sex therapy, ya, dan juga botox therapy. So semuanya ada banyak jenis, so boleh tengok yang mana yang sesuai. Okay? So untuk secara guideline, kalau mild boleh menggunakan dilator secara sendiri. Okay? Kalau moderate mungkin perlukan fizioterapis, mungkin memerlukan counselor, ya, mungkin memerlukan perkhidmatan yang profesional untuk bantu dilate. Okay? So berapa kali session bergantung kepada setiap pasangan, sejauh mana dia boleh. Sebab setiap wanita berbeza, setiap pasangan berbeza. Setiap kita tak boleh nak kata okey 4 sesi sahaja. So not really. Kadang-kadang sekali 2 pun dah okey. Yeah? So that's fine. Tapi kalau severe, macam kalau yang jenis yang cemas, palpitation, yang sakit, berbaring pun dah takut, ya. So then mungkin you perlukan something yang lebih kuat. That is when kita bagi suntikan botox tersebut. Okay. Now, kalau kita tengokkan dari segi jadual dilatasi, ramai yang tanya, doktor berapa kerap saya kena buat dilatation ni, pakai vagina dilators ni. So dia ada banyak, okay, cara. Ini antara cara yang doktor Pacik gunakan, ya. So ada yang kata sebab dia adalah masa tu dia cramp, dia contract. So dia perlukan fizioterapi. Contohnya tangan kita sakit, shoulder kita ada frozen shoulder. So kita nak buat berapa banyak kali fizioterapi. Okay? So itu yang Dr. Pacik buat, di mana dia kata untuk bulan pertama masa mula-mula sesi tu, kalau boleh gunakan vagina dilator, kita boleh buat 2 jam dilatasi. Macam mana kita buat? Okay? 1 jam pagi, 1 jam petang contohnya. Dan masa 1 jam buat tu pada keadaan relax, ya, tenang-tenang, tak perlu rush. Okay? Mulakan dengan dilator yang saiz yang paling kecil sekali. Okay? So kan tadi ada banyak saiz, kan? So kita start dengan saiz yang paling kecil, perlukan banyak lubricant, okay? Lakukan pada keadaan waktu yang sesuai. Okay? So kalau tak boleh 2 jam pagi, 1 jam pagi, 1 jam petang, boleh cuba try 2 jam serentak pada waktu petang. Contohnya dah balik, dah settle, dah kerja, so semua dan try. Okay? Dan Dr. Pacik juga recommend untuk tidur bersama dilator every other day. Okay? Mungkin 2 hari sekali tidur dengan dilator saiz 4, saiz yang paling kecil. Okay? So dilator pun ada macam-macam jenis, nanti boleh tengok dekat belakang. Ada yang plastik, ada yang silikon, ya, yang mana yang sesuai. Okay?
So dan untuk bulan kedua hingga ketiga, so dia reducekan, now sekarang dah boleh pakai mungkin saiz saiz 3, saiz 4 dan boleh pakai dilate dalam 1 jam sehari dan tidur bersama dilator every third or fortnight. Okay? So itu antara yang mereka lakukan. Dan seterusnya bila dah ada progress 4 bulan ke atas mungkin dilate beberapa kali dalam seminggu tu 10 hingga 15 hingga 20 minit dan setiap kali bila nak bersama cuba dilate dulu. Okay? So dia basically dia macam fizioterapi, dia ialah muscle, you kena dilate dulu sebelum bersama. So dia banyak macam impracticality, macam like takkanlah nak bersama pun nak kena plan doktor, but actually itulah komitmen yang perlu dilakukan. Sama juga contohnya ada couple yang buat rawatan gynae yang perlukan scan bawah, diorang akan dilate dulu sebelum diorang datang. Ataupun kat klinik ada bilik kosong, diorang pergi dilate dulu setengah jam, lepas tu kita buat scan. Yeah? So itu antara perkara yang boleh dilakukan. Okay? So itu antara yang recommend. Tapi setiap wanita berbeza, kadang-kadang first month tu dah boleh upgrade, so upgrade lah. Okay? So tengok sejauh mana yang you boleh buat. Okay? But at any point of time dah boleh dilate, sekali ada masalah, rasa saya tak boleh dah go further size ataupun perlukan bantuan psikologi, bimbingan, dan that's when you jumpa juga dengan psikoterapis, counselor untuk dapat bantuan. Or pernah buat dilate tapi tak boleh langsung. Okay? Dan boleh datang untuk dapatkan rawatan yang seterusnya. So apa tu rawatan botox? Adalah bagi mereka yang mengalami severe vaginismus, okay? Yang tak boleh langsung. Okay? So apa yang kita buat? So ramai ingat botox tu adalah rawatan estetik. Yes, betul, sebab dia sebenarnya paralyze kita punya muscle. So kalau kita cocok kat muka kita, kita tak ada kerut sebab masa tu dia paralyze. Okay? So that's why lepas orang botox dia tak boleh senyum. Okay? So sama juga dekat vagina kita ada muscle. Sekeliling vagina, so kita bagi injection. So masa tu dia relax, masa tu relax, masa itulah kita ambil kesempatan untuk dilate tu. Okay, so efek botox tu selama 4 hingga 6 bulan. Okay, so apa yang kita buat, kita bagi under bius, okay, tidur, lepas tu kita cocok dekat vagina dia, sekeliling vagina dia, and then kita letak vagina dilator. Lepas tu dia akan bangun dengan dilator dia kat dalam. Dan masa tu kita ajar macam mana nak dilate. Okay? So efek botox tu paling kuat selepas about 1 week after injection. So daripada situ you sambut dengan dilate yang kita buat jadual tadi tu. Okay? So kebanyakan couple bila after the second month dia dah boleh bersama. Tetapi tak semua couple yang boleh bersama within second month. So setiap orang berbeza. So usually by 1 year, setinggi 70%, 80% couple dah boleh bersama. Sebab dia punya hurdle adalah daripada dilator kepada suami. Okay? So bila dilate, kita buat sendiri. Kita boleh control berapa banyak kita nak masukkan, kita boleh rasa. Tapi bila suami is something yang kita tak boleh control. So that's why bila at one stage, suami kena take over dilatation tu. Supaya suami tu boleh tahu sejauh mana dia boleh tahu sejauh mana yang isteri dia risau, kat mana yang isteri. Dan kat situ you boleh build your trust to your husband juga. So basically it takes two juga. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Although mungkin majority masa mula-mula tu isteri buat sendiri, tapi lepas tu kena involve husband juga. Okay? Alright, so itu yang berlaku masa rawatan suntikan. So apa yang kita buat ialah, kalau basically ini adalah uterus, kita akan cocok kat bawah ni. Yeah? So kat situ lah muscle tu, kat situ yang you masa tu akan relax dan you tak terasa. Okay? Oops. Alright. So rawatan botox untuk suntikan dia melibatkan botox, bius, lepas tu self dilatation, dan kita akan follow up dengan cognitive behavioral therapy di mana kita bagi counselling. Okay, dan tengok macam mana couple, adik okey, adik alright ke tak, ada apa-apa masalah. Sebab masa itulah yang kita nak perkuatkan self dilatation dan nak tengok sama ada dah boleh bersama ke tak. Okay, sebab support after that is very important, not just bagi suntikan botox je. Okay, so kat situ yang kita akan involve the whole multidisciplinary punya team.
pada masa sama, kita kena think about juga rawatan kesuburan sebab ramai couple yang datang kat klinik, usually diorang dah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun tanpa boleh bersama. So mungkin masa tu faktor usia, faktor kesuburan pun memberi kesan sudah. Contohnya dengan wanita, kita ada faktor usia kita ya. Kadang-kadang kita ingat vaginisme sudah problem tak boleh bersama, tetapi ada juga yang dia pun ada masalah kesuburan. So selalunya kita akan buat juga saringan kesuburan, tengok ada tak apa-apa masalah. Okay? So sekiranya untuk buat ujian kesuburan, kita buat start dengan sperm ya, dengan isteri kita akan buat pemeriksaan ultrasound dan ujian darah dan sebagainya. Okay? And then dari segi rawatan fertility ya, basically kita akan buat bergantung pada keadaan ya, di mana kita akan buat sama ada bagi klomid, bagi telur tu besar ya. Bila telur tu besar, kita ajar suami untuk ambil picagari, ambil air mani, letak picagari dia ke dalam vagina. Okey, ataupun bagi mereka yang ada masalah betul ada masalah kesuburan juga, sometimes kita go ahead dengan IUI ataupun IVF. Okey, so itu yang kita akan buat. Alright. So I think that's about it. Okay. So ini rawatan kesuburan di mana kita letak dengan picagari, letak sperma kat vagina masa telur tu besar. So kita pantau telur tu besar, okay, hari ni kita buat vaginal insemination. Ataupun kita boleh buat IUI di mana kita kadang-kadang bagi ubat bius juga bagi wanita yang tak boleh buat IUI. Sebab masa IUI kan kita kena masukkan mulut itik tu. Kan? So kadang-kadang tak boleh nak terima tu masa tu, dan kita buat IUI. Sometimes wanita tu dia boleh pakai vagina dilator, sometimes dia boleh terima speculum tu. Okay? So then kita boleh buat IUI tanpa sedation, tanpa ubat bius. Okay? So itu yang kita akan buat dari segi rawatan fertility dan juga rawatan botox. Okay? So basically kita dah akhir kita punya session ya. Yeah? So kita nak buka sesi kita kepada soalan.